Assalamualaikum, selamat sejahtera. So, untuk hari ini kita akan sambung dengan subtopik yang pertama. Masih lagi dalam unjuran ortogon 71. Tetapi kali ini kita akan fokus kepada bahagian yang kedua, iaitu membanding dan membeza antara objek dan unjuran ortogon yang sepadan. So, kita tengok dalam modul kamu, muka surat 4, soalan C. Dalam soalan C dia kata, lukis unjuran ortogon bagi setiap perpejal pada satah yang diberikan. Seterusnya, bandingkan perpejal itu dengan unjuran ortogonnya dari segi panjang sisi, saiz sudut dan bentuk. So, dia suruh kita lukis dan kita bandingkan unjuran ortogon dengan unjuran ortogon melalui dari segi panjang sisi, saiz sudut dan juga bentuk berbanding dengan objek tersebut. So, kita tengok dahulu untuk soalan A. Dalam soalan A, dia bagi kita satu prisma. Yang mana kita tengok soalan 1, dia kata dia mahu kita lukiskan unjuran ortogon pada satah mencancang. So, satah mencancang kita adalah ini. Ini adalah satah cancang. So, ini satah cancang kita. So, sekarang ni bila satah cancang kat belakang, bermaksud kita punya pandangan adalah daripada arah depan. So, bila kita pandang prisma ini daripada bahagian hadapan, sebenarnya kita nampak bahagian ini. Inilah maksudnya. Bentuk dia sama dengan belakang. So, automatik kita ambil sajalah ukuran segitiga tersebut, lukiskan. So, lukiskan sahaja segitiganya, iaitu 3 cm darab 4 cm. So, lukis 3 darab dengan 4. 3 cm darab dengan 4 cm. So, sekarang ni bila kamu lukis, kita perlu labelkan. Kalau kamu perasan dekat sini pun ada label A, B, C, D, E, F. So, kita kena labelkan lukisan kita mengikut label objek. So, cara dia macam mana? Kita pandang daripada hadapan. So, permukaan yang kita dapat adalah permukaan A, D dan E. So, kita akan tulis A, D, E. Tapi macam ni kita nak tunjukkan lukisan kita ni adalah lukisan bentuk 3 dimensi. Kita kena includekan sekali label yang berada dekat belakang ini, iaitu BCF. So, kita tengok A selari dengan B. So, kita akan tulis A/B. D selari dengan C. So, D/C. E pula selari dengan F. So, E/F. Itu cara penulisan label bucu untuk unjuran ortogon. Dah settle untuk unjuran ortogon daripada satah mencancang. Sekarang kita belajar pula macam ni kita nak bandingkan antara perpejal dengan unjuran ortogon. Dia nak daripada tiga segi. Pertama dari segi panjang sisi. So, kita tengok, kita kena comparekan lukisan unjuran ortogon yang kita dah lukis ini, dengan objek yang kita ambil ni. Maksudnya kita comparekan yang ini dengan lukisan yang kita lukis. So, macam mana kita nak compare? Kita tengok. Pertama dari segi sisi. Dari segi sisi kita tengok sama. 3, sini 3, sini 4, sini pun 4. So, kita boleh kata sisi sama panjang. Sisi sama panjang. Kemudian, setelah satu. Kemudian, dia nak daripada segi saiz sudut. Saiz sudut dekat sini, sebab dalam soalan ni dia tak ada bagi sudut lain selain daripada sudut 90 darjah dekat sini. So kita akan menggunakan sudut 90 darjah itu. Kita tengok, bila kita lukis ni, lukisannya sama. So dekat sini 90 darjah, automatik sini pun 90 darjah. So kita boleh terus katakan bahawa saiz sudut pun adalah sama. Ataupun nak tambah saiz sudut 90 darjah sama. So, itu dari segi saiz sudut. Dia tak ada apa-apa berubah. So, kemudian dari segi bentuk pula. Bentuk pada objek yang kita tengok ini adalah segitiga sudut tegak. Unjuran ortogon yang kita lukis pun segitiga sudut tegak. Biasanya kalau ukuran sama, automatik bentuk pun akan sama. So, bentuk sama juga. Dah settle untuk pembandingan daripada satah mencancang. Sekarang kita tengok pula daripada satah mengufuk.
untuk daripada satah mengufuk. So kita tengok gambar rajah. Okey, satah mengufuk ini adalah satah ufuk kita. Bermaksud kita akan pandang daripada atas. Okey, prisma ini bila kita pandang dia daripada atas, walaupun di atas dia ni iaitu satah ABFE adalah satah condong, kita sebenarnya akan nampak dia sebagai ni bentuk tapak objek ini. Okay, so kita nak lukis macam mana, ambil saja ukuran tapak objek ini. So lukiskan dia. Tapak objek itu adalah 6 cm darab 4 cm. So lukis 6 darab dengan 4. So ini 6. Sila gunakan pembaris ya. Ini saya gunakan tidak menggunakan pembaris. So kalau lukisan anda sila guna pembaris. So sini adalah 6 cm, sini adalah 4 cm. Okey, sekarang ni kita labelkan dahulu. So kalau kita pandang daripada atas, kita tengok, kita akan nampak A, B, F, E. So daripada sini A, B, F, E. Okey, sekarang ni kalau kita tengok F, E dia tak ada, dia cuma satu je bucu dia. Maksudnya satu je lah label dia. Satu-satu kat sini. Tapi kalau B ini bawah dia ada, nampak ada bucu lagi. So A akan slash dengan D, B akan slash dengan C. So itu cara untuk kita labelkan bucu dia. Okay, dah settle. So sekarang kita nak compare ataupun banding dan bezakan tiga segi ini ataupun tiga perkara ini bagi dua satah iaitu satah ABFE dan juga DCFE. So yang pertama sekali kita kena tengok adalah pada satah ABFE iaitu satah ini, ABFE, satah yang atas yang condong ni. Okay, so pertama sekali dari segi panjang sisi. Okay, kita review dulu dari segi panjang sisi bagi ABFE. Okay, so pertama panjang sisi. Okay, kalau kita tengok panjang sisi, sekarang panjang sisi AB sama 6 cm 6 cm. Yang berbeza adalah panjang sisi AE dan juga BF. Kenapa berbeza? Sebab pada objek AE dan BF ini adalah garisan condong. Tetapi bila kita pandang daripada atas, kita akan nampak dia sebagai satu garisan tegak. So dia akan berubah saiz, iaitu dia akan ikut saiz di sini, saiz tapak 4 cm, sedangkan saiz dia lebih besar. So kita boleh sebut panjang sisi AE dan BF berubah. Okey, berubah ataupun tidak samalah, kita boleh sebut berubah. Okey, yang kedua, dari segi saiz sudut 90 darjah, saiz sudut samalah, dia tak berubah. Okey, dia tak berubah, sama. Masih lagi sini ada 90 darjah, sini masih lagi 90 darjah, so sini masih lagi 90 darjah. Okey, macam tu. Sama. Okey, kemudian kita tengok pula dari segi bentuk. Okey, bentuk pula, kalau kita tengok bentuk dia walaupun dia condong, tapi bentuk dia masih lagi bentuk segi empat. So kita boleh anggap sebagai bentuknya tidak berubah. Okay, bentuk dia tidak berubah, masih lagi kita akan dapat segi empat tepat. Okey, itu kalau untuk ABFE. Sekarang kita nak kena bandingkan pula dengan kita kena bandingkan pula untuk satah ini, iaitu satah DCFE. So untuk satah DCFE, iaitu satah yang di bawah ini, DCFE, yang bawah ni tapak dia. So kalau tapak dia kita tengok, okay, kalau untuk tapak DCFE pula, kita tengok perkara pertama dari segi panjang sisi. So tapak dia kalau kita tengok, unjuran ortogonal yang kita lukis ni memang ikut ukuran tapak. So kita boleh cakap panjang sisi tidak berubah atau sama. Okey, ataupun sama. Okey, kemudian yang kedua, kita tengok pula dari segi saiz sudut. Okey, saiz sudut dekat sini masih lagi 90 darjah, masih lagi 90 darjah. Okey, maksudnya 90 darjah dia di sini, ini 90 darjah yang di sini, 90 darjah yang ini, antara satah ini dengan sini.
Okey, garisan itu. So masih lagi 90 darjah. So saiz sudut masih lagi sama ataupun tak berubah, mana-mana pun boleh. Dan yang ketiga adalah dari segi bentuk. Bentuk kita masih lagi dapat bentuk yang sama. So bentuk sama ataupun tidak berubah. Alright. So itu untuk konsep pembandingan antara pempejal dengan ujuran ortogon. So berdasarkan soalan yang kita buat hari ini, ada beberapa perkara yang kamu kena tahu. Pertama, okey, 3 perkara ini iaitu panjang, okey, sisi, dan juga panjang sisi dan juga saiz sudut. Okey, dan saiz sudut berubah mengikut arah pandangan. Arah pandangan lah maksudnya, ataupun daripada berubah mengikut arah pandangan ataupun arah satah. Okey, satah mengufuk ke satah mencacah. Okey, dia berlainan lah, itu yang kita tahu. Yang kedua, biasanya bentuk kita tak berubah. Okey, bentuk masih lagi sama, kecuali dalam beberapa keadaan yang tertentu je lah. Okay. Biasanya bentuk akan sama. Okay. So bentuk tak berubah, cuma dia akan bermain dengan panjang dan juga saiz sudut saja. So kesimpulannya, bila kita dah lukis ujuran ortogon daripada pelbagai pandangan, pandangan atas, pandangan hadapan ataupun daripada satah mencancang dan juga satah melintang, 2 perkara yang akan berubah adalah panjang sisi dan saiz sudut. Okay. Dan benda yang akan sama adalah bentuk. Okey. Panjang sisi dan saiz sudut ni pun akan berubah ikut arah pandang. Macam ni tadi, kalau kita tengok, kita pandang daripada atas kan, pandangan atas, ataupun daripada pandangan satah. Sorry, ini adalah daripada pandangan depan. Okay, ini adalah daripada pandangan depan. Cut. Okay, macam ni contoh, kita ambil dia daripada pandangan depan ataupun daripada satah cancang. Okay, kalau kita ambil daripada satah cancang, ikut bentuk juga, kita tengok panjang sisi sama, saiz sudut pun sama, bentuk pun sama. Okay, sama. Tapi bila kita pandang daripada arah atas, okay, ataupun daripada satah mengufuk, okay, kita boleh tengok, okay, macam kawasan yang condong macam ni, dia akan berubah sisi. Okey, bentuk dan jagat saiz sudut dia tak berubah. Okey, kalau dia tapak, dia akan samalah. Sama, tak kisah bentuk sama, saiz sudut sama. Okey, dia maksud tu, itu yang dimaksudkan dengan saiz sudut dan juga panjang sisi tu berubah mengikut kedudukan kamu tengok objek tersebut. Okey, ada satah yang akan berubah, ada satah yang akan sama daripada ketiga-tiga segi tu. Ada satah yang hanya akan berubah satu atau dua segi saja ataupun dua aspek saja. Okey, ikut. Alright. So, itu sahaja untuk hari ini. Okey, sebab hari ini kita nak fokus kepada perbandingan sahaja. So, untuk soalan yang kedua ini kamu boleh cuba buat. Okey, dan di sini pun ada di sini pun ada tip penting yang kamu boleh rujuk. Okay. So itu sahaja untuk hari ini. Jumpa lagi pada video akan datang. Sekian, terima kasih.